Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri saya Ahmad Farah Hanif dan saya menjalani latihan industri di Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi ini serba sedikit latar belakang tentang KPKA. Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam, KPKA merupakan gabungan dua pejabat iaitu Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta Pusat Kelestarian dan Alam Sekitar yang berpayung di bawah Pejabat Naib Chancellor PNC. Jadi ini misi dan visi. Visi KPKA menjadi peneraju bagi keselamatan pekerjaan dan pusat kelestarian serantau. Manakala misi pula memastikan keselamatan pekerjaan terjamin dan menekankan pembangunan lestari melalui penyebaran ilmu, pendidikan dan khidmat masyarakat bagi mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif. Jadi ini adalah main pembelajaran saya sepanjang berada di KPKA iaitu SIMONS, Smart Energy Monitoring System. Pemasangan SIMONS di bilik main switchboard adalah untuk memantau penggunaan elektrik untuk setiap bangunan. Data yang akan dipantau adalah energi dan juga power. Dan data yang telah dapat dipantau itu dapat mempromosi dan mengawal selia penggunaan tenaga secara cekap dan mampan di kalangan warga universiti. So, skop kerja pula ini yang pertama iaitu data IoT. Kami memuat turun data IoT secara online menggunakan website yang disediakan. Data yang diambil adalah energi dan juga power. Setelah data IoT telah diambil, kami akan mengenal pasti kesilapan atau kecacatan data IoT online. Dan setelah itu, setelah mengenal pasti mana data IoT yang ada kecacatan, kami akan pergi ke bilik main switchboard di tempat yang mempunyai masalah pada data IoT bagi mendapatkan data IoT yang lengkap. Jadi ini adalah contoh data IoT. Kita ambil bulan 8. Ini adalah power dan ini adalah energi. Jadi inilah dia pembelajaran muat turun data online bersama dengan Puan Mawarni, staf KPKA, dan juga kami turun ke bilik main switchboard Satria, salah satu tempatnya. Kami download data offline, secara offline bersama dengan Puan Mawarni dan juga ada kerjasama dengan Encik Amir, kontraktor Universiti UTM. Dan ini adalah contoh data IoT yang bermasalah, yang saya cakap tadi ada data IoT yang bermasalah. Contohnya di FKIKK, PPBI dan FTMK. Kalau kita tengok pada FKIKK ada berlaku kekosongan data yang tidak selari. Contohnya dekat energi ada data, tiba-tiba dekat power tak ada data pula. And then bila kita tengok pada PPBI, data online hanya ada pada waktu-waktu yang tertentu saja. Dan bila kita dah kenal pasti, waktu yang tertentu itu hanyalah pada waktu bekerja. So bila bermasalah, kita akan buat pengambilan data secara offline. Just ada dua, satu Wi-Fi, satu lagi LAN. Kalau Wi-Fi, kita turun ke bilik MSB bersama dengan staf KPKA. Kita dapatkan connectivity Wi-Fi di bilik MSB tersebut sama ada luar ataupun masuk ke dalam MSB. Dan bila dah dapat connectivity tersebut, kita akan turunlah data IoT mengikut tarikh yang diperlukan. Untuk internet yang kabel, kita boleh download data menggunakan Wi-Fi UTM saja. Tak kisah asalkan Wi-Fi UTM, tak kisah kita ada kat mana-mana. Lepas tu kita masukkan IP address bangunan tersebut, and then bila kita dah dapat masuk ke dalam laman web tu, kita akan muat turun data IoT mengikut tarikh yang diperlukan. Analisa data ni dilakukan apabila semua data di setiap bangunan telah pun diterima. Namun begitu, tidak semua data dapat diambil secara penuh. Walaupun kita dah ambil kaedah offline, terdapat juga masalah pada peranti SIMONS itu sendiri yang menyebabkan data yang diterima tidak penuh. Jadi ini dia analisis data IoT. Contohnya bila kita ada data tu di laman, contoh kita ambil laman hikmah lah. Bila kita dah dapat data tu cantik je penuh, and then kita hanya perlu isikan pada template analisa data yang telah disediakan oleh pihak KPKA itu sendiri. Namun kita kena isi ikut pada masa yang sama dan tempat yang betul lah. Untuk data yang tidak lengkap,
kita kena buat proses assumption. Ini apa yang saya belajar dengan Dr. Firdaus Sukri. Namun assumption tu perlulah berasas. Maksudnya first kali andaian tersebut perlu dilakukan berdasarkan purata penggunaan elektrik pada hari tersebut. Contohnya pada hari Selasa. Selasa pada pertengahan tak ada data, pada awal dan hujung ada data. Jadi kita buat purata tu kita tambah awal mana yang ada pada hari yang sama dan kita bahagi pada bilangan yang ada data itu saja. Lepas tu bila kita dah buat pengiraan tu, kita akan buat pengiraan purata tersebut perlu dikaji bersama dengan aktiviti harian bangunan tersebut. Proses ini dilakukan supaya data penggunaan elektrik seiring dengan aktiviti di bangunan tersebut. Contohnya di pusat sukan, kita tahu pusat sukan jadi tempat untuk vaksinasi. Jadi data di pusat sukan juga tak terlalu baik. Oleh sebabkan itu kita buat assumption. Jadi assumption tu perlulah seiring dengan aktiviti. Kalau aktiviti tu penuh, jadi data tu mestilah, assumption kita buat tu mestilah logik lah dengan penggunaan tu kan. Jadi bila kita dah selesai buat analisa, kita akan buat perbandingan penggunaan tenaga antara TMB dan dapatan analisa yang kita dah buat. Setelah kita buat tu, kita akan berikan kepada pihak KPKA untuk proses selanjutnya. Jadi ini adalah summary penggunaan di UTM lah, seluruh UTM. Yang ketiga adalah penyelenggaraan kontraktor universiti. Kami mengikut kontraktor universiti untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan IoT di bilik main switchboard dan penyelenggaraan Wi-Fi. Aktiviti ini dilakukan setelah laporan permasalahan diberikan kepada pihak pembekal. Dan Encik Amir merupakan kontraktor yang bertanggungjawab menguruskan peranti Simmons di UTM. Jadi ini tiga yang kami dapat belajar. First kali penyelenggaraan Wi-Fi berlaku di FKIKK yang mana kita tengok pada bulan 7 data pada awal sampai tengah ada. Tiba-tiba tengah sampai bawah tu dah terus tak ada data yang ada dalam sistem online. Jadi bila kita buat penyelenggaraan, kita dapati bahawa wayar ataupun kabel yang connect pada Wi-Fi Alpha di FKIKK dah pun burn sebab ada kena hujan. Jadi kita buat connection baru, kita buat wayar yang baru and then kita just tutup balik. Kita tukar tube yang baru supaya air tak boleh masuk lagi dah lah. And then yang kedua adalah penyelenggaraan Simmons. Ini berlaku di Lestari yang mana sama juga kes dia. Pada awal bulan 7 sampai pertengahan bulan 7 ada data. And then bila dalam sistem tiba-tiba terus. Lepas pertengahan tu tak ada data terus. Jadi Encik Amir turun, kami bersama Encik Amir turun ke Lestari. Kita cuba download pakai Wi-Fi, tak ada juga data. And then bila kita buka dan check pada Simmons, Simmons dah off. Maksudnya dia dah turn off lah. Jadi apa yang buat hanya turn on balik, tapi yang menyukarkan adalah data tu memang takkan ada lah daripada tengah sampai kita buka balik data Simmons itu. Lepas tu untuk yang ketiga adalah connectivity test. Connectivity test ni kita buat di pusat sukan yang mana Simmons tak ada masalah. And then bila kita nak try connect dengan internet, tak ada juga, tak dapat juga. Jadi kita buatlah connectivity test tu. Kita cabut wayar internet yang dimasukkan kepada Simmons dan kita hanya masukkan kepada kita punya laptop, peranti. Dan kita check ada tak ikon LAN kabel tu. Bila kita buat di pusat sukan, tak ada. Maksudnya ada masalah pada internet connection di pusat sukan lah. Jadi yang keempat adalah manual pengambilan data. Kami buat penambahbaikan manual pengambilan data IoT secara online dan offline. Tugasan ini diberikan atas tujuan memudahkan kerja-kerja pengambilan data kepada generasi akan datang. Dan tugasan ini juga akan menjadi simbolik tanda ingatan kami di KPKA UTM. Jadi ini antara manual buku log KPKA yang kami dah buat. Yang ni saya ditugaskan oleh Dr. Firdaus untuk buat laporan masalah ketika pengambilan data IoT. Laporan ini kita berikan kepada pihak pembekal untuk mereka melakukan kerja-kerja penyelenggaraan.
And then yang kedua ni adalah hasil kumpulan kami sendiri, manual muat turun data IoT, online, offline dan juga kabel. Buku manual ini hasil penambahbaikan daripada kumpulan kami dan ianya lebih lengkap untuk setiap langkah. Maksudnya step by step kami dah tambah baik. Ini antara contohnya yang sebelum penambahbaikan. Kalau kita tengok, dia hanya ayat dan gambar. Namun Dr. Firdaus minta kami tambah baik, maksudnya adakan anak panah, adakan point kat mana nak kena klik, kat mana nak kena download. Jadi inilah yang kami buat tambah baik. Jadi yang kelima adalah program KPKA menghadiri ke program-program dianjurkan oleh pihak KPKA sama ada secara online maupun secara bersemuka. Perlu membuat laporan penuh berkenaan program tersebut dan hantar ke penilaian industri mengikut tarikh yang ditetapkan. Ialah dua program yang kami join di KPKA. First sekali Facebook Live, Kelestarian Alam Sekitar menuju Kampus Pintar. Dan yang ni yang terbaru juga, di Kompleks Dewan Kuliah yang baru dibina, kami diminta untuk memberi pandangan atau feedback tentang bangunan baru tu sebelum nak dibuka nanti. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Farhan. Sama. Okey, saya nak tanya, Okey. daripada 9 minggu yang awak dah melalui proses LI di KPKA, okey, dan awak tengok kan ada beberapa problem lah, masalah utama dalam IoT data kan. Okey. Jadi apakah cadangan Farhan untuk mengatasi masalah ni? Oh, masalah data tu kan? Okey, bagi saya masalah tu kita dah cuba beri pandangan dengan Dr. Firdaus berkenaan dengan kalau boleh biar semua tu pakai LAN cable connection lah. Sebab bila LAN cable connection ni dia untuk berlaku masalah data dalam sistem online tu macam kurang. Tapi bila diberi pandangan oleh Dr. Firdaus, dia macam nak salurkan kabel itu kepada CMOS tu pun jadi masalah. Jadi kalau macam wifi tu, kita minta macam wifi tu biar kita dekatkan dengan bilik MSB. And then kalau boleh macam MSB di Satria, kita dapat tengok susah nak dapatkan wifi punya connection di MSB Satria. Jadi kalau boleh biar wifi di Satria tu kita letak luar. Sebab setahu saya wifi tu letak di dalam. Jadi nak buat connection tu susah. Dan nak ambil data tu susah. Dan kalau boleh laporan permasalahan yang kita dah berikan kepada Encik Amir tu dapat dibuat secepat mungkin lah. Supaya nanti biar KPKA boleh download through online je. Tak perlu nak turun padang dah. Itulah cadangan saya, Doktor. Yang borang yang tu telah online lah. Borang yang disediakan untuk laporan kerosakan dan sebagainya tu. Apa dia? Online. Saya beri kepada Dr. Firdaus dan Dr. Firdaus sampaikan kepada pihak pembekal lah. Okay. Ada juga buat analisis data tak? Dia buat, Doktor. Dia buat analisa data. Analisa data, okey. Berapa fakulti ataupun PTJ yang awak dah buat? Oh, kita orang buat semua, Doktor, yang dalam sistem. Buat semua. Jadi awak dah buat satu bid untuk bulan 8 lah? Bulan 8 ni tengah on proses lagi sebab Satria tak dapat lagi data. And minggu depan hari Isnin baru boleh masuk MSB Satria untuk dapatkan masuk dalam bilik MSB lagi cepat nak dapatkan download tu, Doktor. Data offline lah? Data offline. Sebab Satria tak ada dalam sistem. Sekarang ni data offline tak ada masalah lah. Memang semua dapat lah. Oh, data offline yang jadi masalah dekat FKI 1 dengan 2, Doktor. FKI 1 dengan 2 memang data dia sangat-sangat tak baik. Dia atas ada negatif tiba-tiba, kat bawah tu ada kosong, lepas tu jadi terlalu besar. Jadi kami terpaksa untuk macam tu memang banyak kerja lah untuk buat assumption. Dia tak ada buat troubleshooting sebab apa data kami dia dah hantar pada Encik Amir tapi Encik Amir tak ada beritahu lagi untuk turun untuk buat penyelenggaraan di FKI. FKI 1, 2? Okay. FKI 3 okey? FKI 3 alhamdulillah okey. Dia penuh, cantik. Okey, terima kasih Farhan.